Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar? Apa suara anda sihat-sihat dan ceria selalu ya. Baik, dalam siri kali ini kita nak bincangkan satu lagi topik yang berkaitan dengan emosi kemarahan ya. Iaitu jenis-jenis kemarahan. Rupanya marah ni pun ada beberapa jenis ya. Ada berbagai pendapat ya, ahli-ahli psikologi dalam mengkategorikan jenis-jenis kemarahan ya. Cuma Pak Su lebih cenderung untuk melihat kemarahan itu dalam tiga jenis ya, tiga bentuk ya. Ini mungkin mudah untuk kita fahami ya, ada yang 5, 7 dan sebagainya lah ya. Jadi kita pilih yang mudah untuk kita faham jenis-jenis kemarahan ya. Jadi kalau seseorang tu sedang marah, kita tahu, oh, bos ni marah jenis agresif ni. Baik, jaga-jaga sikit, ni jenis agresif ni. Ataupun ada bos kecil pula marah. Oh, ni bos ni marah jenis assertif. Bagus, 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 assertif. Yang ni pula marah jenis pasif. Jadi kita boleh bezakan ya. Apakah marah jenis pasif, apakah marah jenis agresif, dan juga apakah marah jenis assertif. Ya. Yang mana marah yang bagus, mana marah yang tak bagus ni ya. Okey. Baik, kita cuba lihat satu persatu untuk kita mudah memahami. Kita cuba lihat slide berikut ya. Baik, yang pertama kita tengok marah jenis pasif ya, pasif ya, pasif. Biasanya orang yang marah jenis pasif ni ya, dia jenis pasif. Perkataan pasif tu memudahkan kita nak faham. Pasif tu maknanya apa? Dia tidak explode, dia tidak zahirkan kemarahan tu ya. Ya. Dia tak nyatakan kemarahan tu ya, dia pendam. Itu pasif. Maknanya dia pendam. Pasif lah. Dia mendam, dia memendam rasa. Dia marah tapi dia pendam ya. Kadang-kadang ada apa nama bos tu kadang-kadang dia marah dengan anak buah dia tapi dia pendam ya. Dia tak meletup ya. Dia tak cakap apa pun, dia pendam. Ini marah jenis pasif ya. Ataupun suami dengan isteri, isteri dengan suami ya. Mak bapak dengan anak ya, kadang-kadang ada benda dia tak suka, dia marah ya, tapi dia pendam ya. Itu dipanggil marah jenis pasif ya. Dan biasanya marah jenis pasif ni orang tu dia mengelak ya, mengelak untuk menguruskan kemarahan ya. Jadi bila dia tak urus kemarahan tu ada je dalam emosi dia, dalam minda dia, dalam fikiran dia, dalam diri dia tak keluar ya. Dia ada je dalam tu sebab dia tak uruskan, dia tak buat sesuatu macam mana nak atasi kemarahan tu. Dia pendam ya. Dan yang ketiga, selalunya jenis pasif juga orang ni akan jenis suka menjauhkan diri daripada situasi yang boleh mendatangkan kemarahan. Jadi dia tak sukalah ya. Dia tak suka apa nama berada dalam situasi yang boleh mencetuskan kemarahan. Dia cuba nak elakkan ya. Sebab dia sifat dia tadi pasif ya, mana dia nak elakkan suasana tu ya. Kalau timbul keadaan tu macam tu, katakan dia dalam satu kumpulan ya, sembang pula, tercetus pula isu yang sensitif lah. Isu politik ke, isu agama ke, isu kepercayaan ke, dia pun rasa memang tak boleh tahan ni, dia cabut lah. Ya. Dia tinggalkan tempat tu ya. Dia tak nak apa nama ni, sebab dia nak simpan marah tu kan ya. Dan yang keempat, orang jenis pasif ni ya, dia suka membuat prasangka. Ya, dia suka membuat prasangka ya, prejudice ya. Dia suka merungut ya, dan juga menyebarkan berita-berita palsu. Ini tak baguslah. Jadi dia dah tak boleh tahan juga ya. Kadang-kadang dia merungut-rungut lah, dia merungut ya. Kadang-kadang kita tak perasan ya. Ya. Ada orang tu merungut-rungut tu, kadang-kadang dia ada ciri-ciri kemarahan tu ya, iaitu kemarahan jenis pasif ya. Dan sudah pastilah kemarahan jenis pasif ini juga akan merosakkan hubungan ya, hubungan interpersonal dengan orang lain ya. Kalau suami marah dengan isteri ya, jenis pasif ni mungkin dia rasa dingin hubungan dengan isteri. Itu juga isteri dengan suami ya, dengan rakan sekerja, dengan rakan sepasukan ya. Kadang-kadang terbentuk hubungan yang dingin ya, kerana ada bentuk marah jenis pasif ya. Baik, yang kedua, marah jenis agresif. Maksud warnakan merah tu. Ya. Agresif ya. Maknanya marah jenis agresif ni dia express ya, dia explode ya. Ya. Sama ada secara lisan ataupun secara tingkah laku ya, behavior ya. Dia nyatakan kemarahan dia ya. Kalau katakan secara lisan mungkin dia tinggikan suara, dia jerit kan ya. Dia tengking umpamanya kan ya. Dia mati habun umpamanya kan. Itu secara lisan. Kalau agresif mungkin melibatkan apa nama ni, dia baling barang lah apa semua, dia cederakan orang lah. Itu agresif ya. Kemudian bertindak agresif secara fizikal, boleh juga mencetuskan agresif secara bentuk fizikal ya. Dia pukul orang ke, dia tampak orang ke, dia tolak ke ya, dia hempas apa nama fail dan sebagainya ya. Kemudian dia menzahirkan sifat dendam ya. Ya. Menzahirkan sebab dia ada rasa tak geram dan sebagainya ya, dizahirkan dendam ya.
dengan membalaslah maknanya kan ya. Kemudian boleh juga mencederakan orang lain. Pada tahap tertentu mungkin kemarahan jenis agresif yang tidak terkawal ni boleh menyebabkan orang lain rasa tercedera lah ya. Dan yang seterusnya boleh merosakkan harta benda sendiri atau orang lain ya. Mungkin kan macam tadi kalau dihempas ke kadang-kadang dia dalam marah handset dia boleh hempas juga, lepas tu dia menyesal lah. Rosak kena beli handset baru kan ya. Kalau dekat dapur tu mungkin hempas periuk, kalau periuk apa nama, kalau periuk okey lagi kan. Kalau pinggan mangkuk yang pecah lah kan. Ya, dia boleh juga berlaku macam tu ya. Dan yang sudah pastinya kemarahan jenis agresif ni boleh merosakkan hubungan interpersonal ya. Ya. Boleh menyebabkan terputus hubungan, boleh menyebabkan hubungan menjadi dingin, boleh menyebabkan perpisahan. Ya, kalau dalam rumah tangga boleh menyebabkan perceraian ya, dan sebagainya. Boleh menyebabkan permusuhan dan sebagainya ya. Itu marah jenis agresif. Ya. Kita tengok yang ketiga pula ya. Marah jenis assertif. Assertif ni perkataan yang positif kan? Assertif. Jadi Pak Su warnakan biru ya. Baik, kemarahan yang sehat dan positif. Ada orang marah jenis assertif ni. Ini marah yang boleh diterima ya. Ya. Ini marah yang okey lah ya. Yang sehat dan positif ya. Yang kedua, sentiasa berusaha untuk menyelesaikan masalah bila dia menghadapi keadaan itu ya. Jadi dia lebih fokus kepada problem solving ya. Instead of dia nak nak salahkan orang lain, dia cuba atasi masalah tu. Ya. Cuba cari jalan macam mana nak buat. Okey lah. Okey, kita ada masalah macam ini, kita fikirkan semua bersama macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Dia lebih kepada arah problem solving ya. Yang seterusnya lah suka menggunakan kenyataan yang santun dan spesifik ya. Dia suka menggunakan saya ya. Kalau orang jadi agresif, dia akan kata awak ya. Awak memang tak guna ya. Saya dah banyak kali beritahu awak buat macam tu juga. Awak tak guna, awak ni pemalas ya. Awak saya akan bertindakkan disiplin. Jadi awak kan ya. Jadi kalau itu agresif. Kalau orang assertif ni dia lebih kepada saya ya. Ya. Saya faham ya. Ya. Saya rasa ya. Saya fikir kita boleh. Jadi dia buat kepada saya ya. Macam saya katakan tadi lah, dia lebih kepada problem solving ya. Dia nak fix the solution tadi ya. Dan yang seterusnya dia mengawal kemarahan secara bijak. Orang yang assertif ni dia ada kaedah, dia ada cara yang bagaimana kalau dia rasa dia marah, dia tahu macam mana nak kawal marah tu ya. Macam mana nak gunakan teknik-teknik tertentu ya untuk meredakan kemarahan ataupun menurunkan tahap kemarahan atau mengawal. Dia ada kaedah-kaedah tu ya. Umpamanya kalau ada setengah orang kalau dia rasa dia nak marah je, dia terus baca astagfirullah ya. Ataupun dia diam sekejap. Dia diam sekejap kan dalam 10 minit, dalam kiraan 1 sampai 10, tu baru dia boleh fikir balik. Ada juga kaedah-kaedah begitu ya. Dan yang paling jelas sekali, orang marah jenis assertif ni dia mengutamakan perhubungan. Bagi dia perhubungan tu lebih penting ya. Ya. Kerana perhubungan ni kalau sudah terputus, dah rosak, dia akan menimbulkan banyak masalah besar ya. Jadi dia sentiasa jaga hubungan ya. Jadi kepada suami, isteri, mak bapak, bos, pejabat dia, kalau nak marah boleh marah, tapi pilihlah marah jenis assertif ya. Kita pun tak stres, orang di sekitar kita pun tak stres ya. Itu dia. Jadi saudara dan saudari sekalian ya, macam yang Pak Su katakan tadi lah ya, marah ni kita tak dapat elakkan ya. Kerana dia merupakan satu emosi dasar ya, yang sangat berpengaruh, yang sangat dekat dengan kita ya. So banyak benda yang boleh mencetuskan kemarahan ya. So hampir setiap hari kita akan rasa marah ya. Walau bagaimanapun ya, macam yang kita bincangkan tadi, ada marah jenis pasif, ada marah jenis agresif ya, ada marah jenis assertif ya. Kalau diberi pilihan, kalau nak marah, marahlah ya. Tapi marah jenis assertif ya. Kita rasa tak tertekan, orang di sekitar pun tak tertekan. Kita tak stres, orang pun rasa tak stres ya. Kita hidup ceria, kita hidup bahagia, okey. Macam itulah ya. Dan kita rasa seronoklah kan ya. Memanglah marah ya, tapi marah jenis assertif ya. Baik, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Salam motivasi.